benar kucing. Kalau provok pun provok. Provok sikit-sikit boleh. Sikit-sikit lah, jangan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Tan Sri Haji Petua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas bajet 2016. Tan Sri Haji Petua, saya terpanggil untuk berbahas di sini untuk membetulkan satu persepsi yang tak betul yang diberikan kepada Yang Berhormat Pekan oleh Ketua Menteri Sarawak Adnan Satem semasa Yang Berhormat Pekan melawat Sarawak. Persepsi yang tak betul tu yang saya akan sebut ini adalah bahawa orang Sarawak sokong Yang Berhormat Pekan supaya terus menjadi Perdana Menteri. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sarawak semasa lawatan Perdana Menteri. Quote, Prime Minister, you are not alone. This is the time we show him that we are behind him. We are not a fair weather friend. We support you when you are down. Never doubt our loyalty. When the time comes, we will show that we can be thankful to our Prime Minister, unlike some people in up north who do not know how to be grateful. Inilah unquote. Inilah adalah perkataan Ketua Menteri Sarawak semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat Sarawak, dan seolah-olah orang Sarawak memberi sokongan yang sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin memberitahu. Kucing, boleh minta penjelasan? Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker soal apa yang dinyatakan oleh Bandar Kucing sebentar tadi. Saya ingat Yang Berhormat Bagan telah memuji Bandar Kucing soal Pan Borneo akan diwujudkan di Sabah dan Sarawak, kerana Bandar Kucing membawa perkara ini seolah-olah Bandar Kucing ini sebagai hero kepada Pan Borneo. Dan adakah Bandar Kucing setuju dengan saya oleh kerana Bagan puji Bandar Kucing bahawa Sarawak sudah berterima kasih kerana Pan Borneo ini akan dilaksanakan, akan di-ban. Dan itu saya rasa rakyat Sarawak berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setuju atau tidak Bandar Kucing? Saya akan merujuk kepada Yang Berhormat, Bandar Kucing belum pun masuk dengan soal Pan Borneo. You preempt isu. Lebih lagi dia tanya yang soalan yang tak ada kaitan lagi. Silakan teruskan. Ada standard. Okey, tak apa. Ya, saya ingin beritahu Dewan Yang Mulia ini, sebelum kita bersidang hari ini, sesi ini, salah satu soalan yang sering ditanya oleh kawan-kawan saya, pengundi saya di kawasan Kuching, di Sarawak, di Sibu, di Bintulu adalah, akankah itu no confidence motion succeed? Will this no confidence motion succeed this time? Mereka semua ramai orang Sarawak yang nak yang amat berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan yang berhormat dari Pekan supaya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Oleh itu saya ingin membetulkan satu persepsi yang tak betul yang diberikan oleh Ketua Menteri Sarawak bahawa seolah-olah orang Sarawak sokong Yang Berhormat Pekan sebagai terus menjadi Perdana Menteri. Kita mau beliau meletak jawatan jawatan itu Perdana Menteri. Please sit down for the sake of the country, for the sake of our children. Isu yang kedua yang saya ingin membangkitkan hari ini adalah mengenai kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga semasa beliau membentangkan bajet 2016 ini, yang dikatakan oleh beliau bajet ini adalah untuk memperhebat pembangunan Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu kenyataan yang bohonglah yang besar itu. Kerana saya ada angka-angka yang boleh
membuktikan bahawa Yang berhormat. Semalam baru saya baca, saya rujuk unparliamentary words di House of Commons di England, di Australia, di Kanada, New Zealand. One of the words that they don't use and the speaker asked to withdraw is perkataan liar, bohong. See, so that very normal. So if possible, elakkan perkataan-perkataan begitu. okey. Ya, saya bukan sebut bahawa yang Sebut yang- saja saya tidak bersetuju. Dan mengumpulkan data. Okey. Mengelilukan Dewan yang bukan saja mengelilukan Dewan Yang Mulia ini, tetapi mengelilukan orang Sarawak juga. Ya, sepanjang masa ini setiap kali sejak zaman Tun Abdullah Badawi semasa Prime Minister, tiap-tiap kali yang semasa bajet dibentangkan, mereka akan sebut bahawa ini adalah bajet untuk memperhebatkan pembangunan Sabah dan Sarawak, dan pemimpin-pemimpin BN dari Sabah dan Sarawak akan mempuji-pujikan sudah 10 tahun sudah. Tetapi tahun ini Ketua Menteri Sarawak sendiri mengatakan bahawa dalam media, beliau berkatakan bahawa sepanjang 52 tahun Sarawak telah dianaktirikan oleh Barisan Nasional. Sepanjang 50 tahun, dan saya nampak tahun ini trend dia menaktirikan Sarawak masih diteruskan. Apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya untuk memperhebat pembangunan Sabah dan Sarawak, pertama itu projek yang untuk memperhebatkan pembangunan Sabah dan Sarawak ini adalah Lebuh Raya Pemborneo Sarawak, yang katanya meliputi jajaran sepanjang 1,090 km, dijaga siap sepenuhnya pada 2021 dengan anggaran kos sebanyak 16.1 bilion ringgit. Dan beliau juga menyebut bahawa tentang Sabah itu kos 12.8 bilion. Beliau memberikan satu angka yang begitu besar, seolah-olah nak beri satu persepsi bahawa banyak dana telah disalurkan untuk projek ini. Tapi kalau kita tengok itu buku anggaran pembelanjaan, di bawah di dalam buku ini yang disebutkan untuk Lebuh Raya Pemborneo untuk tahun depan hanya 800 juta saja. Walaupun satu angka yang begitu besar 28.9 bilion yang akan diperuntukkan untuk Pemborneo Highway, tetapi untuk tahun depan hanya 800 juta. Tak sampai 3%. Tak sampai 3% daripada total cost of building Pemborneo Highway. Dan kalau kita meneliti lagi jumlah anggaran harga projek untuk Lebuh Raya Pemborneo, jumlah anggaran harga projek hanya 10 bilion saja. Bukan yang disebutkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri oleh bahawa ia akan memakan sejumlah 28.9 bilion. Yang disebut dalam itu buku anggaran perbelanjaan adalah 10 bilion saja. Oleh itu saya tanya, adakah itu untuk media consumption, ada untuk memperdayakan atau mengelilukan rakyat Sarawak saja? Dan kalau kita tengok untuk di bawah JKR untuk jumlah untuk membina jalan raya dan jambatan, kita tengok proportion yang diperuntukkan untuk Semenanjung Malaysia sini, Sarawak dan Sabah untuk tahun depan 2016 di bawah Kementerian Kerjaan Raya, peruntukan untuk membina jalan raya dan jambatan untuk Semenanjung ini, Semenanjung Malaysia,
adalah sejumlah 2.81 bilion. 2.81 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan untuk membina jalan raya dan jambatan di Semenanjung. Di Sabah hanya 425 juta saja. Dan di Sarawak lagi kurang. Di Sarawak 281 juta saja diperuntukkan untuk membina jalan raya dan jambatan di Sarawak. Dato' Yang di-Pertua, angka ini 281 juta merupakan 8% daripada jumlah peruntukan yang digunakan dan diperuntukkan untuk membina jabatan dan jalan raya di seluruh Malaysia. Memandangkan keluasan Sarawak adalah 1/3 keluasan Malaysia dengan peruntukan 8% saja. Sampai bila masa kita akan mengimbangkan tahap pembangunan dari segi infrastruktur di antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia sini, dan trend ini telah diteruskan sudah lama, sudah tiap-tiap tahun begitu. Tahun lalu saya pun ada sebut, tapi tahun ini walaupun telah diwawakan bahawa ini ada ketua menteri yang lebih yang baru, kita akan Barisan Nasional akan memberi lebih attention peruntukan untuk Sarawak, tapi trend ini masih dilanjutkan. Oleh itu saya kata ini apa yang dikata kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa untuk memperhebatkan pembangunan Sabah Sarawak, ini adalah satu kenyataan yang mengelirukan. Saya tak akan sebut bohong. Saya mengikut advice nasihat yang di-Pertua. Tapi ini memang satu yang mengelirukan. Isu yang ketiga yang saya ingin sebut adalah bahawa satu fakta yang bahawa itu Kerajaan Barisan Nasional benar-benar tak ada duit lagi, tak ada wang lagi. Dia terpaksa mengutip cukai GST daripada orang ramai, orang yang miskin, kanak-kanak kecil, semua kena bayar GST. Bahkan orang mati pun mereka mau dia bayar itu income tax, bukan GST, income tax. Dato' Tan Sri Yang di-Pertua, saya ada satu surat di sini. Ini yang dikeluarkan oleh Inland Revenue kepada seorang Encik Puih Kim Hong supaya menuntut income tax sejumlah RM5,613 Malaysia. Tetapi ini surat diterima oleh isteri Puih Kim Hong dalam tahun ini 2015 April. Padahal Puih Kim Hong ini telah meninggal dunia dalam tahun 1997. 18 tahun sudah meninggal dunia, masih Inland Revenue nak bekerja menuntut bayaran cukai daripada beliau. Adakah ini kerajaan gila kah ni? Gila duit. Bukan gila duit. Bukan gila duit. Desperate for money. Desperate for money. They're so desperate to the extent they want to collect tax from a person who has passed away 18 years. 18 tahun sudah meninggal dunia, masih nak nuntut cukai daripada beliau. Bandar Kuching, boleh bincang? Boleh. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Tadi saya rasa tertarik dengan perbahasan Bandar Kuching yang katakan di mana orang yang sudah mati tetapi cukai income tax masih dikejar. Saya difahamkan bukan saja ini berlaku. Sekiranya kita mati hari ini, itu kain papan yang kita untuk balut mayat, keranda, batu nisan, semua kena bayar GST. Yang dah mati pun bayar juga GST. Bukankah ini keterlaluan? Setuju kan Bandar Kuching? Senarai ini barang-barang yang sebut saya tadi dikecualikan daripada GST supaya rohnya can rest in peace. Sekian, terima kasih. Betul.
bukan saja bahan ini lah, tapi saya rasa Barisan Nasional untuk harus mengikut apa yang kita cadangkan, zero rated GST untuk semua bahan dan servis perkhidmatan untuk tahun ini lah, especially khasnya kerana we are facing an economic downturn. Ini bukan satu isolated case, Datuk Tan Sri Ahli Ketua. Di samping itu the late Encik Pui Kim Hong ini, ada seorang lagi yang Mr. Ho Kiang Lim. Beliau juga beliau masih hidup, tetapi beliau terima tuntutan cukai untuk tahun lalu 2014 beliau terima itu tuntutan daripada IRD untuk tahun 1995. Tan Sri yang dipertua, bukankah kita dalam akta cukai ada section yang mengatakan bahawa seseorang hanya ada tanggungjawab untuk simpan dokumen untuk cukai untuk selama 7 tahun saja. Nampaknya sekarang Inland Revenue, kerana kerajaan Barisan Nasional tak ada duit lagi, Inland Revenue mengejar menuntut cukai-cukai 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, 18 tahun lalu. Ini tidaklah adil, kerana dalam undang-undang mengenai cukai ini, apa yang disebutkan oleh apa yang ditentukan oleh Inland Revenue, yang ditentukan oleh itu, orang yang ditentukan ini perlu membukti bahawa dia tak ada utang ini cukai. The burden of proof is on the taxpayer to prove that I do not owe you the money. Tapi kalau dia tak ada apa-apa bukti, dia terpaksa membayar itu cukai, dan amalnya walaupun tidak besar, beribu-ribu, 5,000, 6,000, nak menjumpai seorang peguam untuk fight itu case pun rugi, kerana itu fee peguam adalah lebih tinggi daripada cukai yang ditentukan. Tapi nak bayar pun saya rasa ini tidak adil. Oleh itu saya rasa kerajaan haruslah bertindak lebih adil sikit untuk terhadap rakyat. Jangan don't treat the people as your bottomless ATM machine. Withdraw as much money as you want, as you wish. Isu keempat yang saya ingin sebutkan adalah isu autonomy Sarawak autonomy in education. Kebelakangan ini kerajaan negeri Sarawak adalah berkata bahawa menyebut bahawa Sarawak haruslah diberikan autonomy di education. Dan this is what he said, what was said in Dewan Undangan Negeri Sarawak oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Quote, "My only request to the federal government, one of our requests is don't keep on changing education policy every few years. People get confused. Sometimes there is new request, sometimes there is new minister, they changes idea, etc., etc. There is no consistency. There is our request. It must be made to suit the requirement of future generation and poor facilities in our rural schools. Promises has been made every now and then. Promises has not been fulfilled every now and then. Someone must speak for these people. I think the system ought to be changed somewhat. Give the state some degree of autonomy in the field of education and the money to do it also. I think government and opposition is one on these points." Terima kasih Tan Sri Mana Kuching, Senator Mana Kuching. Saya dapati baru-baru ni ada orang kampung saya di Sungai Petani yang kena transfer pergi ke Sarawak dan jauh di dalam pendalaman.
dan yang dia mengajar ni ialah bahasa Malaysia sekolah rendah. Yang saya tak faham ini, apakah kerajaan mesti mengantar anak-anak Malaysia yang graduate daripada Semenanjung untuk mengajar di Kuching ataupun di Sarawak, sedangkan arah lebih baik untuk rekrut anak-anak di Sarawak yang faham bukan saja budaya tapi lokaliti, menjadi guru-guru di sana. Bukan saja ianya menjimatkan wang, tetapi saya juga masalah-masalah lain yang timbul akibat dari pertukaran guru-guru dari Semenanjung ini ke Sarawak. Apa pandangan Kuching tentang hal ini? Terima kasih, Tan Sri. Saya rasa polisi ini harus di-review dan tidak harus diteruskan. Kita pun ada sebut perkara ini, beberapa ribu orang guru dari Semenanjung pergi ke Sarawak untuk mengajar di pendalaman Sarawak, dan mereka mengalami cultural shock dan di Sarawak. Padahal pada masa yang sama ramai orang Sarawak yang bergraduate dengan Bachelor of Education, tetap dapat kerja, tidak diupayakan oleh kerajaan untuk menjadi guru di sekolah-sekolah di Sarawak. Ini tak adil untuk orang Sarawak. Yang saya akan sebut lagi quote apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di DUN Sarawak. I'm glad that we emphasize on English in Sarawak. On average, I think Sarawakian can speak better English than people from West Malaysia, so much so. And only now do they realize, after they flip and flop of the language, that English is important. Only now, when they could have promoted both Bahasa and English at the same time as we do. I remember the then Prime Minister Dr. Mahathir telling me that Tun Rahman was very clever when he was Minister for Education in the 60s. He insisted on Bahasa in West Malaysia but leave English in Sarawak, and the result is positive for us. Ini adalah kenyataan yang dibuat dalam DUN Sarawak yang membuktikan bahawa kepentingan English dan juga ada sikit daripada kenyataan yang disebutkan adalah yang telah di-omitted oleh Ketua Menteri ini. Walaupun Yaakob Tun Rahman Yaakob was clever in insisting that English in Sarawak, tapi beliau juga merupakan seorang menteri yang menghapuskan English school in Sarawak juga. Kerajaan Barisan Nasional, beliau juga beliau sebagai Ketua Menteri pada masa 80-an juga yang close down the English school, converted into national school. Oleh itu kita ada menyeru, ada seruan yang kuat dari kalangan rakyat dan juga both side of the house in Sarawak, BN dan juga Sarawak opposition, bahawa kita perlulah autonomi in education, di mana ada 3 perkara yang kita nak autonomi ini di bidang pendidikan. Pertamanya ialah memulihkan sekolah rendah dan menengah, sekolah rendah dan sekolah menengah di mana bahasa pengantara adalah bahasa English. Revive the mission school where English is the medium of the teaching, medium of instruction. Nombor 2 adalah teks buku sekolah dituliskan oleh kerajaan negeri yang memberi kepentingan dan emphasis atas unsur-unsur Sarawak. Saya masih ingat sesi yang lalu saya ada tanya satu soalan kepada bekas menteri pendidikan, menteri pelajaran yang berhormat Pago, yang telah dipecat, yang telah dipecat. Kenapa unsur-unsur Sarawak ini telah diabaikan dari sekolah teks sejarah yang diajarkan di sekolah? Beliau kata, oh, we have a lot of things to teach, to include in the textbook, also we have to pick and choose. Dan apa yang berlaku adalah
unsur-unsur semenanjung sini telah dimasukkan banyak unsur ni at the expense of the historical facts of Sarawak. Oleh itu lebih baiklah negeri Sarawak diberikan otonomi di bidang education so that we teach our own people our own history. Dan ketiganya adalah pembangunan hardware ditentukan dan oleh kerajaan negeri sendiri. Dato' di Pertua, isu kelima yang saya akan bangkitkan adalah mengenai air ticket. Air ticket di Sarawak. Ada juga disebutkan sebagai untuk memperhebat pembangunan Sabah dan Sarawak. Salah satu langkah ialah menghapuskan GST. GST dikecualikan untuk rural air services in Sarawak. Dato' di Pertua, ya, memang dia akan mengurangkan airfare di Sarawak, tapi apa yang membebangkan rakyat, apa yang membebangkan pelanggan-pelanggan MAS adalah bukan GST, tapi surcharge yang dikenakan. Saya memberi satu contoh. Ya, saya ada print out sini. Untuk flight dari Kuching ke tempat lain di Sarawak pada hari 25 Oktober pergi dari Kuching dan balik 26. Kuching ke Muka to and fro fee per person RM232 Malaysia, tapi surcharge RM32. Kuching ke Sibu to and fro RM296 Malaysia, tapi surcharge RM100 Malaysia. Kuching ke Miri tak ada surcharge, to and fro tak ada surcharge, tapi Sibu ke Miri yang lebih dekat, lebih pendek jaraknya dari jika berbanding dengan Kuching ke Miri, surcharge Sibu ke Miri pada hari yang sama dan to and fro surcharge 200. Bagaimana syarikat-syarikat penerbangan Malaysia ini mengira surcharge yang akan dikenakan atas pelanggan mereka? Saya rasa kerajaan harus memperhatikan perkara ini supaya satu direktif, satu arahan diberi kepada syarikat penerbangan ini supaya tak boleh sewenang-wenangnya mengenakan surcharge atas pelanggan-pelanggan mereka. Tak masuk akal langsung. Sibu Miri Sibu to and fro RM200 Malaysia surcharge. Tapi Kuching ke Miri tak ada surcharge. Kuching ke Sibu ada surcharge RM100 Malaysia. Dan isu yang keenam yang saya ingin sebut adalah mengenai itu Pan Borneo Highway. Projek Pan Borneo Highway telah dianugerahkan kepada satu syarikat lebuh raya Borneo Utara Sdn Bhd tanpa apa-apa tender, dan siapa itu lebuh raya Borneo Utara, LBU ni. Siapakah LBU ni? Dia bukan satu kontraktor yang ada pengalaman. Itu satu shelf company yang ditubuhkan untuk dapat kerja ini. Dan orang-orang tak ada pengalaman langsung di dalam bidang construction work. Tapi tapi siapa yang pemegang sahamnya? Seorang bernama Muhammad Zaidin. Who is this person? He is also saya membaca itu laporan Star yang memberi background of this company. Muhammad Zaidin seorang shareholder in LBU, a close associate of well-known Sarawak businessman Tan Sri Bustari Yusof. The 46-year-old chartered accountant diberi itu kontrak pembinaan construction, was once the group executive director of OBYU Holdings Sdn Bhd, which is Bustari's flagship company. OBYU is an investment holding company which has its finger in several industries,
including property construction, plantation, and telecommunication. Before being appointed director of LBU on December 2 last year, Muhammad Zaidin was the chief financial officer of Petra Energy Berhad. Bustari is a major shareholder of Petra Energy with a 27.47% indirect interest through Shorefield Resources Sdn Berhad. Petra Energy also counts Dato' Muhammad Nizam Abdul Razak, who is the brother of the Prime Minister, Dato' Sri Najib Abdul Razak, as a substantial holder of with a 9.09% stake as at April 17, 2017. Nampaknya walaupun tak ada expertise tapi ada pedigree. Ada pedigree. Oleh itu LBU ini dapat kontrak untuk membina lebuh raya Pemborneo di Sarawak. Satu kontrak yang berjumlah 16 bilion angkanya. Dan saya juga diberitahu ada satu kontrak berapa lumayan kontrak ini yang akan dibayar kepada LBU. LBU ini mengikut kontraknya, dia berhak menerima satu fee, consultant fee 6% daripada jumlah kos pembinaan lebuh raya Pemborneo Highway. 6% untuk buat apa? Untuk buat arrange for consultant, engineer, itu semua untuk mengukur, design, supervise itu pembinaan Pemborneo Highway. Tapi apa yang disebut dalam agreement ini adalah bahawa itu consultant yang diupayai oleh LBU akan direimburskan oleh kerajaan lagi. Kerajaan reimburskan semua itu consultancy fee yang dibayar oleh LBU. Kerajaan reimburse LBU, tambahan lagi bayar LBU 6%. What fee? I don't know. Consultant fee atau commission kepada LBU. 6% buat apa? Dulu itu Pemborneo Highway adalah under PPP arrangement, private public partnership arrangement, di mana LBU harus mencari finance sendiri. Tapi selepas ini dia dijadikan PDP, Project Delivery Partner, di mana LBU langsung tak ada tanggungjawab tugas untuk mencari finance sendiri. Projek ini akan difinance 100% oleh kerajaan. Mereka tak payah cari finance. Tapi fee mereka masih untung 6%. Dan apa yang berlaku sekarang itu 6% ini atas anggaran kos yang mereka sendiri buat. Dan juga itu kontrak dalam dibahagikan kepada 22 packages untuk LBU supaya menentukan siapa yang akan terima itu kontrak different packages di Sarawak. Kontraktor yang pertama Samling itu one of the crony, Barisan Nasional crony di Sarawak, ya, itu pembalap, itu syarikat pembalap yang besar, yang one of the big six in Sarawak, Samling. Package kedua Xinjiang, juga one of the big six logging company in Sarawak. Tak ada open tender. Semua kasih abang adik. Ini saya rasa tak patut. Saya bangkitkan isu ini kerana menurut apa dia telah dianugerahkan, itu package 1 and 2 sudah kontrak sudah dikeluarkan. Package ketiga, 4 itu belum lagi. Tapi mengikut apa yang telah di-awardkan kepada kedua-dua company ini, apa yang disebut 16.1 bilion ini tak akan mencukupi untuk seluruh sepanjang ini Pemborneo Highway di Sarawak.
akhirnya kos akan kita terpaksa bayar lebih tinggi, lebih banyak. Dan akhirnya kalau lebih banyak, tak ada duit, tak ada budget, apa yang boleh buat? GST lagi. Bukan GST lagi, projek ini akan terbengkalai. So, oleh itu saya rasa kita haruslah do away with this LBU Sdn Bhd. Do away with this LBU Sdn Bhd. JKR yang sendiri supervise pembinaan lebuh raya Pan Borneo itu, supaya kita boleh menjimatkan kos dan menjimatkan ini commission 6% yang dibayarkan kepada LBU ini untuk satu projek 16 bilion. 6% ini beratus-ratus juta yang kita boleh jimatkan kalau kita do away with the LBU Sdn Bhd. Dan siapa ini Bustari? Siapa ini yang saya sebutkan Bustari? Yang disebut salah satu close associate with the LBU shareholder. Bustari ini adalah, saya tak pasti, bukan itu abang atau adik Menteri Kerja Raya yang berhormat dari Petrajaya. Ampang kata abang beliau. Bukankah ini satu praktis yang kita tak harus menggalakkan, tak nasihat dan yang bermakna dulu yang bermakna. Okey, sekian terima kasih. Dulu. Cuma saya ingin ingatkan dalam hujah yang berhormat itu saya biarkan yang berhormat. Kalau hujah itu fair. Cuma saya ingatkan bahawa apabila keluar hujah begitu, kalau ada dia sangkaan tidak baik ataupun insinuation, then you go to stand by what you stated. Itu cuma saya mengingatkan. Because apatah lagi yang disebut tadi itu adalah individu-individu yang ada kaitan dengan menteri-menteri. So be careful, itu saya ingatkan. Dan masa setengah jam itu sudah sampai juga. So I will let you close. Jangan terlampau meleret, jangan 1-2 menit. Okay, terima kasih. Ya, saya ambil baik nasihat, terima baik nasihat Tan Sri. Ya, bukan insinuation apa, saya hanya mengatakan fakta, yang the facts of the case, dan ini yang memberikan persepsi kepada orang ramai dan juga pelabur asing bahawa ini kita di Malaysia sini tidak mengamalkan satu transparent system, satu sistem yang sehat, transparent dan clean governance. Ini yang akan memburukkan nama baik negara kita. So oleh itu saya rasa inilah kita mesti mengelakkan, bukan sahaja di sini yang kita sebut, tapi Kerajaan Barisan Nasional untuk haruslah mengelakkan pengamalan sebegitu. Sekian, terima kasih.